Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, menurut statistik yang pernah tular suatu ketika dahulu mengenai umat Islam di Malaysia, yang barangkali boleh kita renungkan bersama pada malam ini. Antaranya, 50% sahaja umat Islam di negara ini memiliki Al-Quran di rumah dan hanya 5% membacanya dan 1% lagi membaca tafsirannya. 80 pasangan kekasih yang belum berkahwin akan menonton wayang setiap bulan di panggung wayang. Dan hanya 3% umat Islam menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid ataupun di surau setiap hari. Dan banyak lagi statistik yang akan kita boleh kongsi bersama-sama perihal tentang akhlak, akidah dan syariat umat Islam yang perlu kita sama-sama renungi dan insya-Allah kita perbaiki bersama. Yang mana satu antara semua perkara di atas ini yang sudah saya nyatakan menjadi tumpuan Jabatan Agama Islam Malaysia di negara ini. Yang mana satu menjadi tanggungjawab JAKIM, yang mana satu pula menjadi keperluan kita semua yang sedang menonton pada malam ini. Tuan Haji Zakaria Osman, Ketua Unit Komunikasi Korporat, bakal menjawab pelbagai persoalan sepanjang bersama kita pada malam ini dalam 60 minit. Lebih dahulu saya ucapkan selamat datang. Terima kasih. Terima kasih kepada Talib. Alhamdulillah. Kita seakan-akan sedondon, warnanya seakan sama ya. Tapi saya nampak Talib lebih bertenaga dan ceria walaupun dah 9 malam. Ya, tapi kita dah banyak minum air tadi tu. Tapi insya-Allah saya dapat tenaga tu daripada Tuan Haji. Kita kongsi sama-sama dengan para penonton yang sedang menonton malam ini. Dan kita ada sedikit statistik juga yang telah saya kongsikan tadi Tuan Haji, dan sedikit juga maklumat yang saya nak kongsikan barangkali untuk pengetahuan saya dan semua yang menonton pada malam ini. Sesungguhnya kita tahu pada 1 Januari tahun 1997 ya, bahawasanya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah dinaik taraf. Ya. Kalau kita lihat, kalau rintitan sejarahnya hampir 24 tahunlah dinaik taraf. Dan sebenarnya perubahan JAKIM bermula dengan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Betul. Ketika itu pada tahun 1968, yang mana perubahannya telah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja. Betul. 1998 sampai sekarang lebih kurang 52 tahun. Daripada tarikh dinaik taraf 1997 hingga sekarang 24 tahun. Saya ambil lah 52 tahun lah kewujudannya. Di mana kita pun nak tahu hari ini apa yang membezakan JAKIM, peranannya, fungsinya berbanding dengan barangkali agensi dan jabatan-jabatan yang lain. Apa beza JAKIM dengan pejabat mufti? Boleh tak kita kongsikan sebagai mukadimah kita pada malam ini? Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada TV Hijrah, terima kasih pada Talib yang begitu bertenaga, ceria, InsyaAllah membantu saya sebenarnya lebih bersemangat untuk kita perkatakan. Sebenarnya Talib, kita perlu bersyukur, kerana Malaysia ini adalah merupakan salah sebuah negara yang mana perlembagaannya menetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Kalau kita tidak mengkaji tentang latar belakang perlembagaan ini, mungkin kita tidak akan terasa apa-apa. Tetapi kalau kita mengikuti kuliah undang-undang, kalau kita mengikuti pembacaan buku tentang perlembagaan sebagaimana Prof Dr. Syam Rahayu yang ada menulis, dan kita dapat melihat bagaimana bertuahnya kita apabila Islam itu diletakkan dalam perlembagaan. Yang mana kalau kita lihat dalam perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan menetapkan Islam adalah agama bagi persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Para ini pendek, ringkas, tetapi dia boleh memberi peruntukan yang besar, memberi implikasi yang sangat besar dalam pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam di negara ini. Dengan sebab perlembagaan perkara 3/1 ni Talib, pihak kerajaan mempunyai hak untuk memperuntukkan jumlah bajet tahunan untuk pembangunan hal ehwal Islam di negara kita. Dan dengan sebab peruntukan ini juga kita boleh membina agensi-agensi agama, institusi-institusi agama, seperti JAKIM, pejabat mufti, Yadim, Jauhar dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat kepada Perlembagaan Persekutuan perkara 3/2 pula meletakkan bahawa Islam itu kuasanya terletak di bawah bidang kuasa negeri ataupun terletak di bawah bidang kuasa raja-raja yang menjadi
owner yang menjadi ketua agama di setiap negeri tersebut. Jadi oleh kerana setiap negeri kita yang mempunyai raja-raja ataupun sultan ini, ada 9 buah negeri, dan negeri-negeri yang tidak mempunyai raja ataupun sultan, ketua agamanya terletak di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana kita mempunyai 14 buah negeri, sudah pasti pentadbiran hal ehwal Islam di negeri itu dia mengikut negeri masing-masing. Jadi dengan sebab itu, duli-duli tuanku, Majlis Raja-Raja telah memikirkan bagaimana perlu pentingnya untuk ke-14 buah negeri ini diselaraskan supaya tidak berlaku perbezaan. Maka dengan sebab itu persidangan Majlis Raja-Raja, mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-81 pada 17 Oktober 1968 telah membuat keputusan supaya ada satu badan yang bertindak untuk menyelaras pentadbiran hal ehwal agama Islam di 14 buah negeri ini. Itu keputusan pada tahun 1968 lagi. 68 ya, 1968. Saya ulang suara, bukan baru-baru bukan 1997. Itu naik taraf ya. Naik taraf ke jabatan. Penting sirah sejarah ni ya. Sejarah ini perlu kita faham. Ya. Dan keputusannya ialah pada 1968, tetapi ditubuh secara rasmi pada 1 Julai 1969 dengan nama Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Serentak dengan penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ataupun kita sebut dengan ringkas MKI ini, dia ada satu sekretariat ataupun urustia yang nak menggerakkan, nak menulis surat, nak mencatat minit mesyuarat kepada MKI ini, maka diwujudkan satu urustia, dinamakan urustia kepada MKI. Jadi bertitik tolak daripada urustia inilah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ini dinaik taraf daripada urustia bertindak menjadi unit agama di Jabatan Perdana Menteri, kemudian bertukar menjadi bahagian agama Jabatan Perdana Menteri, naik taraf lagi kepada bahis, mungkin Talib pun belum lahir, bahis bahagian hal ehwal agama Islam Jabatan Perdana Menteri bahis. Dan di sinilah bangunannya ni, bangunan bahis, kompleks pusat Islam. Sejarahnya. Ya, dan Talib sebut tadi 1 Januari 1997 baru bahis ini, bahagian agama ini dinaik taraf kepada jabatan. Hinggalah ke saat ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Baik, dia ada 3 peranan lah. Talib tanya tadi apa beza fungsi. Yang saya nak sebutkan tadi, MKI yang diurustiakan oleh JAKIM ini, dia ada 3 peranan penyelarasan di peringkat persekutuan ini. Yang pertama ialah untuk menyeragamkan undang-undang syarak di antara negeri-negeri. Kita ada 14 buah negeri, jadi setiap negeri dia ada undang-undang syarak dia sendiri. Jadi JAKIM bertanggungjawab, MKI ini bertanggungjawab untuk memastikan penyelarasan dalam bidang undang-undang syarak. Yang kedua bertanggungjawab penyelarasan pendidikan Islam. Yang pendidikan Islam ini ialah pendidikan Islam yang bukan terletak di bawah tanggungjawab kementerian di peringkat persekutuan, Kementerian Pelajaran yang di luar arus perdana, bagi sekolah agama rakyat, sekolah agama swasta, sekolah agama negeri. Jadi tanggungjawab MKI untuk menyelaraskan semua urusan pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga adalah urusan pentadbiran, nak menyelaraskan pentadbiran hal agama Islam ini, sebagai contoh halal yang dekat dengan kita hari ini kan. Di antara negeri-negeri ada halalnya sendiri, ada sijil halalnya sendiri. Jadi kita perlu kepada satu penyelarasan. Contoh saja saya ambil itu dalam bidang halal itu adalah bagaimana kebersamaan JAKIM dengan Majlis dan juga Jabatan Agama Islam 14 buah negeri itu menghasilkan satu penyelarasan yang mantap dalam pentadbiran agama Islam. Masya Allah, alhamdulillah, jelas sedikit sebanyak kita tahu itulah dia asal usul sirah perjalanan dia. Malam ni saya ringkas, Tuan Haji telah melaksanakan satu tugas yang cukup sempurna. Alhamdulillah ya, syukur untuk kita imbau kembali apakah ataupun fungsi ataupun sejarah JAKIM ini sendiri. Dan sebenarnya kita juga tertanya-tanya, barangkali yang menonton juga bersama juga dengan saya, kita pernah dengar suatu ketika juga ada ura-ura ataupun suara-suara yang mencadangkan bahawasanya JAKIM ini patut dibubarkan ataupun dirombak. Atas beberapa sebab yang ada yang pernah saya jumpa, mereka menyatakan bahawasanya JAKIM sudah tidak relevan ataupun sudah terkeluar daripada ruang lingkup tugasannya. Jadi kita nak tahu sebenarnya hari ini, malam ini, kita nak sama fahamkan pada semua yang menonton kenapa agaknya JAKIM ini sepatutnya terus kekal teguh
relevan bersama rakyat Malaysia? Okey. Soalan itu sangat menarik. Membolehkan mewakili JAKIM untuk memberi penjelasan dengan lebih lanjut. Mungkin cadangan-cadangan itu keluar daripada mereka yang melihat ataupun salah faham terhadap peranan ataupun fungsi yang dijalankan oleh pihak JAKIM. Mungkin mereka mendapat info ataupun maklumat-maklumat yang kurang tepat mengenai apa yang dilakukan oleh JAKIM. Tetapi saya ingin memperkatakan dengan jelas bahawa fungsi dan perjalanan JAKIM ini adalah berpandukan kepada peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Jadi selama mana kita berpegang kepada peraturan MKI yang telah dipersetujui, yang telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja itu, pada saya kita tidak tersasar ataupun kita tidak hilang arah. Tetapi saya ingat ini bukan desakan seperti ini, cadangan seperti ini bukan benda yang baru. Saya ingat saya pernah wujud satu ketika dulu pada tahun 2005. Ia juga ada kaitan dengan ketika itu isu halal juga. Apabila timbul tentang isu halal, kerana halal ini dia ada kaitan dengan sensitiviti, sensitiviti umat Islam ini. Ya, baik. Dia kalau dapat tahu makanan tu ada sumber-sumber yang tidak halal, dia sangat sangat penting. Kita sangat mementingkan, itu sangat utama. Itu menunjukkan bahawa JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri, telah berjaya mendidik masyarakat supaya mengutamakan produk yang halal. Sehingga kan kalau ada pihak yang cuba memanipulasi produk halal itu, mereka sangat marah. Dan marah itu kadang-kadang boleh menyebabkan mencadangkan supaya JAKIM ini ditutup sebab tak menjaga hal ehwal umat Islam itu. Baik, faham. Itu antara pandangan-pandangan mereka barangkali. Jadi kita faham, insya-Allah itulah dia tanda umat Islam dan seluruh rakyat Malaysia sangat-sangat menitik beratkan prihatin. Dan sebenarnya itulah dia antara kesan-kesan impak daripada perubahan JAKIM. Kita semua dapat belajar apa peri pentingnya halal dan sebagainya. Dan Tuan Haji, kita tahu JAKIM ini tidak bergerak secara bersendiri. Betul. Dia ada jemaah dia, ada pasukan dia lah. Dan kita faham di bawah JAKIM ada seperti YAPIM, JKSM, Yayasan Wakaf Malaysia, YADIM. Dan tak lupa juga di sinilah malam ini kita bersama TV Al-Hijrah. Jadi macam risalah dakwah ini dijalankan secara bersama. Pastinya penyelarasan perlu dilaksanakan. Bagaimana agaknya JAKIM melaksanakan ataupun apakah mekanisme JAKIM bagi memastikan risalah dakwah ini jalan selaras, senada, seirama? Saya ulang sekali lagi tentang bagaimana detik awal penubuhan JAKIM ini sebagai urustia kepada MKI ataupun Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Baik. Adalah bertujuan untuk membuat penyelarasan pentadbiran hal ehwal Islam sama ada di peringkat persekutuan maupun peringkat negeri. Apa yang Talib kemukakan tadi ialah apa mekanisme, apa kaedah yang JAKIM gunakan dalam usaha untuk memastikan penyelarasan pentadbiran hal ehwal agama Islam negara kita ini supaya dia dapat bergerak seiring, tidak working silo, tidak melakukan satu perkara secara bersendirian. Yang pertama sekali ingin kita nyatakan bahawa badan pemutus dasar dalam hal ehwal Islam ini yang tertinggi adalah MKI tadi, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh wakil-wakil negeri yang dilantik oleh duli-duli tuanku setiap negeri, dan juga ada ahli-ahli yang dilantik yang diperkenan oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi badan inilah, MKI inilah yang akan menerima cadangan, menerima usul, menerima pandangan untuk menentukan sesuatu dasar itu supaya dia dapat dilaksanakan di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Jadi dibincang dan dibahaskan di peringkat MKI. Inilah badan pemutus dasar yang tertinggi secara eksekutifnya, secara pentadbirannya. Walau bagaimanapun, apa yang diputuskan di peringkat MKI ini perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Selepas mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, dasar itu baru kita implementkan, kita laksanakan sama ada di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Di peringkat persekutuan, selain daripada JAKIM, kita mempunyai 13 agensi yang lain di bawah
Jabatan Perdana Menteri. Baik. Agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri termasuk JAKIM, TV Al-Hijrah, Yadim, Jabatan Kehakiman Syariah, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Pejabat Mufti, Jawi, Tabung Haji, Yapim, Yadim dan sebagainya. Semuanya ada 14 buah negeri, 14 buah agensi. 14 buah agensi. Jadi mekanisme penyelarasan ini kalau dari segi dasarnya kita bawa kepada MKI. Apa-apa yang diputuskan oleh MKI mengenai suatu dasar kita laksanakan secara bersama. Selain daripada MKI, kita ada persidangan pengurusi jawatankuasa hal ehwal agama Islam negeri-negeri, Esko agama di setiap negeri. Itu bukan pejabat mufti Itu bukan pejabat mufti. Baik. Ini Esko agama di negeri-negeri yang dipengurusikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam. Okey, bila sebut tentang mufti, kita ada satu lagi badan yang menyelaras tentang hal ehwal hukum hakam fatwa. Dipanggil Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, Muzakarah MKI. Ini yang ahli-ahlinya terdiri daripada para ashabus samahah, mufti-mufti kerajaan negeri dan juga ahli-ahli yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Fungsinya apa dia? Adalah untuk membincangkan hukum hakam berkaitan dengan umat Islam ni diputuskan di peringkat muzakarah ini dan akan dibawa disembah maklum kepada tuanku sultan ataupun raja negeri masing-masing. Faham. Kalau dari segi nak menentukan tarikh hari raya puasa, tarikh hari raya haji, waktu solat dan sebagainya, penyelarasan ini pun ada juga kita panggil jawatankuasa ru'yah seluruh Malaysia juga diurustiakan oleh JAKIM. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya agensi-agensi dan peranan-peranan mereka berbeza-beza. Jadi sebab tu nak buat urusan tu mengambil masa. Adakah itu disebabkan bila kita tengok prosedur ni banyak dan bila meluas, itu ada sentimen ataupun kenyataan nakal mengatakan bahawasanya sebab itulah JAKIM ni lambat, lembab, perlahan, tak ada keputusan. Jadi ini semua akan dijawab oleh Tuan Haji, boleh Boleh. Kita akan, mungkin kita nak tahu dalam keadaan adakah benar sentimen ataupun pandangan masyarakat bahawasanya JAKIM ini bersama agensinya agak perlahan untuk buat keputusan. Apa agaknya yang membuatkan ianya menjadi perlahan sebegitu rupa menurut pandangan mereka? Dan apa yang telah diambil? Sebab saya yakin JAKIM adalah satu jabatan yang mengambil kira segala pandangan dan mengambil tindakan positif daripada situ. Okey. Isu agama ni kita tak boleh handle macam isu jenayah. Dan kalau isu jenayah ada rompakan, terus ada saksi, ada pihak yang didapati bersalah semua dan boleh kita jatuhkan hukuman dan sebagainya. Seperti yang saya maklumkan, isu agama ini dia sangat kompleks dan unik di negara kita ini sebab bidang kuasa agama ini bukan terletak di bidang persekutuan. Dia adalah bidang kuasa negeri. Bidang kuasa negeri. Tetapi masyarakat dia zaman berubah, dia nak dengan cepat dan pantas. Betul. Cepat dan pantas. Jadi oleh kerana bidang hal ehwal agama Islam ini terletak di bawah bidang kuasa tuanku negeri-negeri, kita walaupun di peringkat persekutuan, kita perlu menghormati hak yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan tentang hal ehwal agama Islam ini. Jadi setiap satu isu itu kita tak boleh nak terus nak ulas, kita tak boleh nak terus nak buat keputusan kerana dia sensitiviti yang saya sebutkan tu tadi dan kita menghormatinya dan sebab itu yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan kita. Jadi setiap isu yang timbul kadang-kadang dia melibatkan hukum hakam. Hukum hakam sebagai contoh timbul isu yang dikatakan ajaran salah umpamanya, ajaran sesat. Kita tak boleh nak simplistik, kita nak kata, oh dia ni sesat. Tak boleh. Apa bukti? Sejarahnya, apa kesan dia, siapa yang membuat dakwaan tersebut, adakah yang memberi dakwaan itu dia jujur, dia benar, maklumat yang tepat. Pasal nak mengatakan suatu ajaran itu salah ataupun sesat, dia berkaitan dengan hak dalaman kita, hal dalaman akidah, keyakinan dan kepercayaan. Okey, kita kata dia mengamalkan satu ajaran yang salah, yang sesat. Tapi bila kita panggil dia, datang, kita tanya, dia kata, tak, saya tak sesat, saya beriman dengan Allah
kan? Saya mengucap 2 kalimah syahadah. Ni kalau ada dakwaan yang mengatakan ni buat ritual yang dia kata itu fitnah. Kan? So perkara-perkara yang seumpama itu menyebabkan kita perlu memakan masa juga. Perlu memakan masa untuk memperhalusi, mempertimbang dan sebagainya. Termasuklah tentang fatwa. Tentang fatwa kita perlu kajian kepada hukum, pandangan dengan pelbagai pandangan. Fiqh ni dia luas. Seperti yang Talib sebut masa kita borak-borak awal tadi, dia syariat ini dia fleksibel. Mengikut situasi semasa. Dia berubah hukum itu dengan berlakunya perubahan zaman. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Sesuatu hukum itu boleh berubah dengan sebab perubahan-perubahan senario sekeliling. Maka kita ingin menjelaskan kepada masyarakat kita supaya kita dapat memahami sensitiviti pengurusan hal ehwal agama Islam ini dan ya, kita dalam masa yang sama kita berusaha untuk memastikan perkhidmatan kita dengan lebih cekap. Sebab itu di agensi kerajaan ini kita ada pelbagai pekeliling, kita ada pelbagai surat edaran, garis panduan yang bagi mempertingkatkan kecekapan perkhidmatan. Kita ada Jabatan Audit Negara yang akan membuat audit setiap tindakan, setiap keputusan yang kita lakukan. Kita dengan sebab itu kerajaan juga mewujudkan pelbagai mekanisme untuk mendengar rintihan, keluhan, aduan daripada masyarakat. Sekarang ini orang boleh membuat apa-apa aduan. Betul. Dan aduan surat layang pun diterima berleluasa dan ia dianggap sebagai perlu disiasat walaupun surat layang. Dalam media sosial usah kita bercakaplah. Memang merata-rata lah. Rakyat, netizen dia boleh membuat apa-apa dakwaan. Kan? Jadi walaupun dakwaan itu tidak berasas, tidak mempunyai bukti dan hujah yang kukuh, tapi oleh kerana dakwaan kita terpaksa menghabiskan masa yang banyak untuk mencari bukti. Pihak kita pula betul tak dakwaannya begini, dakwaannya begini. Jadi itulah yang penting adalah kerjasama di antara pihak kerajaan dengan rakyat, dengan masyarakat. Sebab itu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pemerintahannya dia mengambil pandangan daripada para sahabat, pandangan daripada dalam bab perang umpamanya, dia tidak membuat keputusan sendiri setelah mendengar pandangan-pandangan daripada sahabat. Ini konsep syura. Begitu juga dalam pemerintahan, pentadbiran, pengurusan hal ehwal agama Islam. Sebelum kita nak menentukan sesuatu dasar itu, kita perlu mendengar pandangan daripada semua pihak. Pandangan netizen macam mana, pandangan ahli yang membuat dasar macam mana, dan semua pihak. Banyak pihak yang perlu kita lihat dan sebagainya. Dan saya sangat yakin JAKIM insya-Allah dengan pengalaman penubuhannya 52 tahun faham dah situasi-situasi ini ya, insya-Allah mudah-mudahan. Dan kita juga nak melihat tentang perubahan terkini. Baru-baru ini kita telah difahamkan bahawasanya JAKIM ingin memperkenalkan dasar manhaj Rabbani sebagai dasar pentadbiran Islam yang berpaksikan 3 ciri utama. Betulkan saya kalau saya menyebut dengan kurang tepat, iaitu dari segi keilmuan, kerohanian dan juga aktivisme, iaitu taqafah, ruhaniyah dan juga dakwah. Dan 3 ciri ini mungkin kita nak tahu jugalah ke mana nak dibawa dasar manhaj Rabbani ini bersama dengan seluruh umat Islam di negara kita. Ya, ini ketika mana perhimpunan agensi agama di bawah Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada 25 Januari baru-baru ini, Yang Berhormat Menteri dalam ucapan amanat sempena Tahun Baharu telah menyebut tentang dasar manhaj Rabbani yang dicadangkan untuk diperkenalkan kepada dalam pentadbiran pada hari ini. Istilah Rabbani ini bukan asing. Rabbani dalam Al-Quran sebut, dalam kehidupan kita pun selalu kita gunakan Rabbani. Tidak lain cara mudah yang kita nak fahamnya, Talib, adalah bagaimana kita nak menjadikan hidup kita bertuhan. Rabb itu Tuhan. So cara mudah kita nak faham Rabbani ini ialah bagaimana dalam setiap aspek kehidupan kita, hidup kita adalah bertuhan. Masya-Allah. Kita memandu,
kita ada Tuhan yang sedang menyaksikan kita. Ketika kita berurusan bekerja, bermusyawarah, melakukan apa-apa urusan harian kita, kita anggap kita sedang bertuhan, kita ada Tuhan. Kita sakit sekalipun, sakit, terlantar di hospital dan sebagainya, kita bertuhan. Sakit dengan keadaan kita bertuhan. Ketika kita senang. Ada satu lagi perkara yang kita kena ingatkan, diri saya sendiri dan semua para penonton. Ketika kita melayari laman sosial seorang-seorang. Betul. Apa yang kita tulis sebagainya, itu dia. Bertuhan. Ketika kita tulis itu bertuhan. Itu maksud Rabbani. Jadi sebab itu Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama ketika mencadangkan, menyebut tentang hasrat untuk memperkenalkan manhaj Rabbani ini, dia menggariskan 3 nilai ataupun 3 elemen seperti yang Talib sebut tadilah, thaqafah, yakni keilmuan. Kita tak perlu hurai betapa pentingnya kita mempunyai nilai peradaban, nilai keilmuan, sebab ayat Al-Quran turun. Ayat pertama pun tentang Iqra, tentang pembacaan, tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah ruhaniyah, kerohanian kita, modal insan, spiritual kita. Bagaimana kalau kita ada ilmu sahaja, tetapi kita tidak ada nilai-nilai kerohanian, maka orang yang berilmu itu dia tidak terpandu dengan ilmu yang dia miliki. Dan yang ketiga disebut itu dakwah. Bagaimana kita boleh dakwah ini tak semesti Ustaz Haji Zakaria kan, Tuan Talib sendiri saya cuba boleh berdakwah dalam konteks yang luas. Dalam konteks kita sebagai kalau kita sebut contoh, kita sebagai seorang pekerja, contohnya cleaner, kan, seorang cleaner dia boleh menjadi seorang pendakwah kepada masyarakat di luar sana dengan menjaga kebersihan, dengan menunjukkan sikap yang baik, dan dia boleh memberi satu kesan. Sebab saya teringat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bertugas sebagai cleaner, kita sebut sebagai cleaner, maksudnya ketika menguruskan pembersihan, ketika dia lalu dan satu jalan tu ada orang campakkan duri, campakkan sampah di tengah jalan, dan dia membersih jalan itu, dan orang yang buang sampah dengan tujuan yang tidak baik itu melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dia setiap hari dia tak merungut, dia buang sampah, dia bersihkan jalan, akhirnya memberi kesedaran kepada yang kufar ni tadi. Akhirnya dia tertarik dengan Islam, akhlak dakwah itu. Itu yang kita cuba nak lahirkan, masyarakat Rabbani, pemerintahan yang Rabbani, pentadbiran hal ehwal agama Islam yang Rabbani, masyarakat yang Rabbani, maka tak akan lahirlah yang kaki serang, yang apa semua, keyboard warrior dalam konteks begitu. Faham, masya-Allah. Jadi apa saja kita lakukan, Allah Maha melihat, kita ada rasa ihsan, ya Allah melihat kita, masya-Allah. Cepat faham Talib. Masya-Allah, syukur. Saya suka konsep ini. Saya rasa cepat-cepatlah dilaksanakan. Ini bagus. Mari kita sama-sama berusaha untuk ikhtiar kita sebarkan dasar ini. Dan selain daripada dasar manhaj Rabbani ini, Wabi Menteri juga melancarkan Maqsid atau Menteri disebut Maqsad. Maqsad. Jadi sebenarnya Maqsad antara satulah. Talib tanya ni, saya tanya kepada Mufti Wilayah Persekutuan, Sahibus Samaha Datuk Dr. Luqman Abdullah. Saya tanya, Datuk, sebutan yang tepat apa? Maqsad atau Maqsid? Dia kata kalau ikut ilmu nahu, Maqsad. Tetapi majoriti yang sebut Maqsid. Dia ambil contoh masjid. Kalau ikut ilmu Arabnya, ilmu bahasa Arabnya, masjid artinya tempat sujud, kan? Tapi kita sebut masjid. Jadi dia analogi, dia perumpamakan di antara wazan masjid dengan maksad. Masjid disebut masjid pun boleh, maksad disebut maksid pun boleh. Jadi sebenarnya ini ada singkatan daripada maqasid syariah, sustainable development goal, SDG. Masya-Allah. Bagi saya ringkasnya, kita berbaki beberapa minit sebelum kita nak berehat ni. Apakah sebenarnya maqsid ini sebenarnya? Itu saya pun bertanya juga dengan bahagian maqasid syariah di JAKIM, Ustazah Safina, dia punya pengarah yang menyediakan dokumen berkaitan ini. Saya tanya Ustazah, apa I ni? Dia sebenarnya
I ini dia ada 5 maksud dia. Dia ada indeks maksud dia. Oh, okey, ada KPI. Dia ada integrasi. Bagus. Dan I ada 5 lagi saya Ada lupa. ada 3 lagi insya-Allah. Nanti kita boleh tengok sama-sama. Ini sangat penting. Jadi integrasinya tadi Talib, integrasi yang Talib sebut tadi ialah antara elemen maqasid syariah dengan juga sustainable development goal yang diintegrasikan, integratekan dan akan diindeks, diukur. Kita ukur setakat mana contoh TV Al-Hijrah telah melaksanakan fungsi maksad ini. Setakat mana JAKIM dalam fungsinya 52 tahun Talib sebut tadi telah mencapai elemen-elemen, tetapi dia ada 6 bidang yang akan diukur. Kita akan sebut nanti. 6 bidang tu sekejap lagi. Jangan ke mana, kita akan simpan dahulu dan insya-Allah Tuan Haji rasalah melihat kepada apa yang sedang dilaksanakan oleh JAKIM untuk melaksanakan apa yang telah dihasratkan oleh YB Menteri ini. Bagaimana sambutan iMaqsad ini? Kita baru lancar iMaqsad oleh YB Menteri pada 25 bulan Januari dan kita akan mula perkenalkan pada tahun ini. Untuk peringkat permulaan ini kita akan ukur kepada agensi agama persekutuan dahulu, iaitu 14 buah agensi di bawah Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan menggunakan instrumen-instrumen kuantitatif dan juga kualitatif. Mungkin kita akan keluarkan soal selidik, kita akan menilai dokumen-dokumen yang ada, dokumen mesyuarat, dasar-dasar apa yang telah diperkenalkan dan juga mengukur setakat mana KPI tahunan yang disampai. Dan kita akan mengukur seperti yang saya sebut tadi, ada 6 perkara mungkin boleh sebut secara ringkas. Secara ringkas, yang pertama perundangan dan kehakiman, yang kedua pendidikan dan pembangunan insan, yang ketiga sosioekonomi, yang keempat dakwah dan media, yang kelima institusi masjid dan yang keenam kepimpinan dan tadbir urus. Itu 6 yang dicadangkan peringkat awal. Tapi YB Menteri umum 7. Ada satu lagi tambah, ditambah. YB Menteri minta kita tambah satu lagi, iaitu penyelidikan dan kefatwaan. Masya-Allah. So 6 campur 1. 6 plus 1. Insya-Allah mudah-mudahan cukup bijaksana, insya-Allah mudah-mudahan kita dah tak salah juga nak tahu apakah yang bakal dilaksanakan juga dalam dasar ini ataupun pelancaran inisiatif baru ni. Dan kita akan berehat kembali selepas ini. Kita nak tahu juga Tuan Haji, al-maklumlah tahun lepas kita dah melalui bulan Ramadan yang penuh dengan syahdu. Masya-Allah. Semua ayah-ayah semua menjadi imam, tarawih dan sebagainya. Talib sempat jadi imam. Alhamdulillah, syukur. Surah-surah pendek je Ustaz. Alhamdulillah. Dia tak dinilai panjang ataupun pendek. Baiklah. Jadi kita nak tahu tahun ni macam mana. Dan kalau ikutkan kalender yang saya tengok ni lebih kurang dalam 2 bulan kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang sangat penting buat umat Islam di negara kita. Dan kita selalulah kalau bila dah sampai waktu bulan Ramadan ni, soalan yang sama akan muncul kembali. Jadi saya bagi soalan in advance bulan ni kepada Tuan Haji. Bagaimana masjidnya kita ni Tuan Haji, surau-surau kita nak bukanya bila? Apakah yang akan kita lakukan untuk sama-sama boleh mengimarahkan surau bulan pesta pahala ni, bulan Ramadan? Mungkin Tuan Haji Zakaria boleh bantu kita sama-sama. Apakah perancangan JAKIM ni? Masya-Allah. Saya tak menjaga soalan pasal Ramadan. Kita dah tarik 2 bulan lebih awal. Kita masih lagi bergelut dan masih lagi kita berjuang untuk keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Dan insya-Allah penghujung bulan ini, seperti mana yang diumumkan oleh pihak kerajaan, kita akan mula menerima vaksin COVID-19 dan akan mula diberikan suntikan kepada pelapis pertama untuk menerima. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan akan menjadi orang pertama menerima suntikan vaksin itu. Jadi kalau berbalik pada soalan bagaimana pengimarahan masjid, surau dan lebih-lebih lagi kita bakal menghadapi bulan Ramadan. Apa yang saya nak boleh katakan pada ketika ini ialah kita bergantung kepada situasi semasa. Apa yang dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia tentang keadaan COVID semasa ketika itu. Jadi kita akan membuat ketetapan bergantung kepada keadaan pada ketika itulah. Tapi walau bagaimanapun, sebagai umat Islam,
kita sentiasa bersedia, bulan Ramadan ke bulan raya ke, dalam keadaan apa sekalipun, boleh pergi ke masjid ataupun tidak boleh pergi ke masjid, Ramadan itu dia tetap akan datang dan dia tetap akan berlalu, dan kita pasti akan menghadapi Ramadan itu, dan kita bersama-sama berdoa lah, dan kita mengajak semua rakyat Malaysia kita, khususnya umat Islam, untuk kita memastikan kita cepat keluar daripada pandemik ini. Tapi kita nak 100% seperti yang dilaporkan oleh pihak Kementerian Kesihatan, memanglah kita akan hidup bersama dengan COVID-19. Tapi kita mendoakan dengan kehadiran vaksin itu, mudah-mudahan insya-Allah dia dapat mengembalikan rutin kehidupan kita seperti sedia kala, dan kita berdoa dapat pergi ke masjid, ke surau dalam bulan Ramadan ini. Tapi dalam tempoh itu kita tetap dari semasa ke semasa kita berdasarkan kepada nasihat Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Alhamdulillah kita di wilayah persekutuan telah pun kita buka masjid dan surau untuk solat Jumaat dengan kapasiti 50% keluasan masjid dan surau, dan untuk solat berjemaah 50% daripada keluasan Dewan Solat Utama. Dewan Solat Utama ni merujuk kepada kawasan yang biasanya untuk yang ditutup lah, yang ditutup lah, dia tak termasuk anjung itu untuk solat fardu. Untuk solat fardu. Jadi dan kebanyakan negeri pun kita dah lihat semalam bagaimana Johor, Perak hari ini yang telah membuat pengumuman di segi memberi kebenaran untuk mengimarahkan rumah Allah ni. Kita faham dan kita sedar bagaimana perasaan rindunya umat Islam nak pergi mengimarahkan masjid, majlis ilmu, solat berjemaah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, kita tahu sinonimnya umat Islam ini bulan Ramadan adalah bulan masjid, mengimarahkan masjid dan surau. Dan seperti tahun sudah kita bersyukur itu satu pengalaman yang baru, kita bertarawih berjemaah dengan ahli keluarga kita di rumah, dan kita dapat lihatlah bagaimana ketua keluarga membuat persiapan nak jadi imam tarawihnya, nak hafal selawat-selawat di antara, baru kita berlatih betul. Kan, kalau tidak kita main action kan, duduk kat masjid kan, imam ni baca panjang sangat ni, panjang kan, ini 20 rakaat pula kan, buat 8 sudah, sekali kita jadi imam. Baru kita tahu langit itu tinggi dan rendah Allah semuanya ada hikmah lah. Dan yang penting untuk masjid ni, kita berharap bulan Ramadan ini kita dapat kita dapat seperti mengimarahkan, dan JAKIM juga bercadang untuk kita melaksanakan majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Kalau ikut hasrat YB Menteri, seboleh-bolehnya nak laksanakan sempena bulan Ramadan. Tetapi kita masih lagi berbincang dengan pihak negeri-negeri, adakah kebersediaan mereka untuk melaksanakan. Sebab sebelum peringkat kebangsaan dia mesti ada peringkat daerah dulu. Peringkat negeri kan, menang di peringkat negeri baru pergi ke peringkat kebangsaan. Jadi sama ada sempat ataupun tidak itu kita masih lagi berbincang, dan seandainya diizinkan bulan Ramadan kita dapat mengikuti tilawah Al-Quran tetapi secara norma baru. Secara virtual, secara mungkin tanpa kehadiran penonton kan. Mungkin qari-qariah sahaja yang duduk di astaka, hakim duduk di bilik jemaah hakim dan akan memperdengarkan bacaan, dan kita boleh lihat secara langsung di TV. Ini di peringkat perancangan, Talib. Kami nantikan. Doakan mudah-mudahan dia realisasi. InsyaAllah kita doakan. Ianya pasti kita boleh lakukan bersama. InsyaAllah kita doakan Dan Tuan Haji, ni soalan ni saya perlu kongsikan juga bersama para penonton. Sebab ianya menimbulkan pelbagai persepsi, iaitu berkenaan dengan isu kartel daging lah. Kita pun tahu dianya viral dan sebagainya, ada yang menggemparkan dan mempersoalkan bagaimana perkara ini boleh berlaku, sedangkan kita semua berharap kepada JAKIM untuk melaksanakan tugasan untuk memastikan halal ini sebagai salah satu fungsi utama JAKIM. Dan kita faham ada sesuatu yang berlaku, dan mungkin Tuan Haji Zakaria boleh bantu kita lah melihat kembali apa sebenarnya yang kita boleh perbaiki supaya isu hal kartel daging ini tidak berlaku lagi. Dalam pengurusan halal di negara kita ini, kita berpegang kepada Akta Perihal Dagangan 2011. Akta ini
parentnya berada di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Hal Ehwal Pengguna. Baik. Jadi dengan akta inilah kita bergerak untuk melaksanakan pensijilan halal di negara kita ini, dan kita mempunyai standard pensijilan halal yang diiktiraf bukan saja di negara kita, bahkan di peringkat antarabangsa. Walau bagaimanapun dalam proses ini kita mesti akui ada sedikit sebanyak kekurangan, kelemahan yang perlu kita teliti dan kita pertingkatkan kembali. Itu JAKIM kita tidak dapat nafikan. Bukan saja JAKIM, sebab kalau dalam pengurusan pensijilan halal ini memang masyarakat bila sebut halal sinonimnya adalah JAKIM. Tapi kalau dalam proses daging import dan sebagainya, dia melibatkan banyak pihak lagi. Kalau import di Jabatan Veterina, JAKIM, lepas tu Makis. Apabila sampai ke pelabuhan nak masuk ke Malaysia, dia perlu melalui custom. Dan apabila dijual di pasaran negara kita, dia melibatkan KPDN, HEP dan sebagainya. Jadi kes ini masih lagi disiasat dan juga melalui proses perundangan. Dan kita tak bolehlah nak mengulas siapa yang bersalah, siapa yang patut dipersalahkan, dan kita membiarkan proses perundangan itu berlaku seadil-adilnya. Dan kita mengharapkan keadilan itu dapat ditegakkan. Yang salah tetap bersalah. Tak kiralah awak JAKIM ke, awak ustaz ke, awak siapa saja. Kalau bersalah, tetap bersalah. Kita kena kata dia bersalah. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama sering memberi nasihat kepada JAKIM supaya kita cakna, prihatin dan sentiasa proaktif untuk melakukan perubahan-perubahan. Yang mana nampak longgar, yang mana nampak lemah, segera kita perbaiki. Baru-baru ini awal tahun, Yang Berhormat Menteri telah pun melancarkan satu aplikasi mobile untuk membuat semakan produk yang mempunyai sijil halal Malaysia. Jadi bagi memudahkan masyarakat apabila pergi ke suatu tempat nak beli barang itu, dia ada sistem barcode dia, dan kita kena download sikit dalam handphone kita, dan kita scan pada barcode itu, dan kita boleh dapat lihat sama ada sijil halal itu masih lagi valid ataupun telah tamat dan sebagainya, ataupun dia sijil halal yang tidak sah, yang palsu dan sebagainya. Kerana kita ada rekod. Dan ini antara inovatif yang pembaharuan yang kita lakukan, dan insya-Allah tugas JAKIM selepas ini yang pertama sekali ialah kita nak memberi kefahaman kepada masyarakat tentang apa yang sedang JAKIM bersama dengan agensi-agensi lain yang berkaitan sedang sedang laksanakan. Yang kedua saya sebut tadi adalah untuk memperbaiki SOP ataupun sistem memperkemaskan lagi sistem yang sedia ada agar kelompangan yang ada itu kita dapat memperbaiki. Seperti yang saya sebut, kerjasama daripada masyarakat sangat penting. Kita tak boleh nak bila sebut tadi Talib sebut kartel kan. Ini sudah pasti ada satu pihak-pihak yang terlibat, yang terancang dan sebagainya. Bukan dalam soal makanan halal saja Talib, dalam soal contoh dadah kan, sudah berapa tahun kita berperang dengan dadah, tetapi masih wujud lagi dalam barang-barang import, rokok dan sebagainya, masih juga wujud kan. Jadi selagi nama manusia yang tidak ada Rabbani itu tadi. Tepat, saya suka itu, betul. Selagi ada manusia yang tidak memiliki nilai ketuhanan itu, manusia yang mempunyai Tuhan itu tidak kita mampu bangunkan, maka selagi itu dia akan berlaku. Dan apabila berlaku, kita tak boleh nak cadang JAKIM ditutup, agensi itu dibubar dan sebagainya. Apa yang perlu ialah kita melihat kembali di mana yang salah dan silap, dan kita memperbaiki supaya kembali sebagaimana di landasan yang sepatutnya. Dan sedikit waktu yang ada sebelum kita berehat ni, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan bagaimana peranan masyarakat sebenarnya boleh membantu JAKIM. Maklumat-maklumat yang diberikan masyarakat, kita berterima kasih pada
mereka. Sebab masyarakatlah ataupun umat Islam di luar sana juga menjadi mata telinga kepada JAKIM. Betul? Ya, JAKIM betul. bukan nak kata menafikan, menidakkan, tapi peranan masyarakat sangat penting kepada JAKIM. Sangat penting adalah kerjasama yang saya sebutkan tadi, ialah bagaimana penglibatan masyarakat bagi membantu jentera pentadbiran kerajaan ini agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan berkesan. Kita mempunyai tenaga, jumlah kaki tangan yang terhad, yang perlu difokuskan dengan pelbagai tugas-tugas yang lain. Ramai masyarakat bertanya kenapa tidak dilakukan pemeriksaan secara lebih kerap, kan? Memang kita ada jadual untuk pergi audit, untuk pergi buat spot check, buat pemeriksaan secara mengejut dan sebagainya, tapi kita ada 14 buah negeri dengan jumlah kaki tangan yang ada beberapa orang ini. Jadi sudah pasti apabila berlaku sesuatu salah laku, contohnya kalau masyarakat tidak sampaikan kepada kita, kita pun kadang lambat nak dapat menghidu, kan, nak menghidu. Benda ni terancang, benda ni disusun rapi. Mungkin kita sebutkan begitu, dan sehingga kan ada dakwaan mengatakan satu tempoh yang agak panjang tu pada kami tak masuk akal lah, kan, sampai 40 tahun. Saya rasa tidak sampai itu sebab persijilan halal pun belum sampai 40 tahun. Kan. Jadi kita tak pasti sumber itu dapat daripada mana dan sebagainya. Apapun, yang penting adalah kerjasama. Kalau dapat maklumat, sampaikan kepada pihak berkuasa. Jangan kita hanya menuding jari. Kenapa agensi ini tak turun? Kenapa itu tak buat? Kenapa ini tak buat dan sebagainya? Kalau tak dapat maklumat, kita sukar untuk melaksanakan. Betapa pentingnya maklumat daripada tuan-tuan yang sedang menonton secara live di Kaca TV dan juga di Facebook. Anda lah yang dapat memberi ataupun kerjasama ataupun membantu JAKIM untuk melaksanakan tugasan dengan lebih cepat, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Dalam sedar tak sedar, macam ni yang selalu berlaku. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi untuk melabuhkan tirai malam ni lah, Tuan Haji Zakaria bersama dengan pasukan JAKIM dan sebagainya, dan semua yang menonton, kita nak tahu juga apakah sebenarnya aspirasi dan harapan JAKIM untuk di masa saya akan mendatang. Mungkin boleh kongsikan. Kita sebagai agensi penyelarasan hal ehwal agama Islam yang diberi amanah, seperti yang saya sebut di awal tadi, bagaimana besarnya harapan Majlis Raja-Raja untuk melihat agensi pentadbiran hal ehwal Islam di negara ini dapat diselaraskan dengan tertib dan sempurna. Jadi saya nak sebutkan sini ada 5 perkara yang menjadi fokus JAKIM ketika ini. Yang pertama sekali ialah kita nak memantapkan sistem tadbir urus agensi agama ini, supaya perkara-perkara yang diberi amanah kepada kita itu kita dapat laksanakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kita nak memastikan gerakan islah dan juga dakwah hal ehwal Islam di negara kita ini dapat dilaksanakan secara bersepadu. Kita tidak mahu bergerak secara bersendirian, JAKIM dengan JAKIM, Jabatan Agama dengan Jabatan Agama, agensi-agensi lain dengan bergerak dengan sendiri. Dan kita nak memastikan dakwah ini pihak bersendirian, pihak NGO dapat melaksanakan dakwah, pihak kerajaan dapat melaksanakan dakwah, dan kita sebagai agensi yang menyelaras ini, kita nak pastikan usaha dakwah dan islah ini dapat dilaksanakan secara bersepadu. Yang ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi, fokus kita yang akan datang ialah bagaimana usaha kita nak memantapkan sistem pengurusan pensijilan halal menjadi sistem contoh ataupun sistem yang terbaik di dunia umpamanya. Dan yang keempat adalah kita nak memastikan peningkatan modal insan dan juga integriti, sama ada di kalangan penjawat awam di negara kita ini, khususnya di agensi-agensi agama, dan juga masyarakat, supaya nak melahirkan masyarakat Rabbani ini memerlukan kepada nilai dan juga modal insan dengan perancangan yang tersusun dan teratur. Dan yang terakhir sekali, sebagai orang yang menjaga komunikasi korporat di Jabatan Agama, sudah pasti kita nak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi selaras dengan IR 4.0 supaya perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi agama, khususnya JAKIM, dapat memanfaatkan teknologi
dunia pada hari ini dengan media sosial sebaik mungkin dapat disalurkan dengan sempurna dan cepat. Sebab masyarakat tu nak cepat. Bercakap tentang cepat tu, kita pun nak berkongsi juga dengan para penonton. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Zakaria dan juga Jakim kerana sudi berkongsi pentas 60 minit untuk kita berkongsi pelbagai persoalan yang mungkin terbuku dalam hati para penonton semua. Dan insya-Allah kita pun faham perihal hukum hakam adalah satu perkara yang sangat jelas, tapi tidak boleh diambil mudah, apatah lagi sambil lewa. Lembab, lambat, bak kata tadi Tuan Haji Zakaria, hukum hakam berkaitan dengan perihal hukum hakam ni, dan umat Islam sila perhatikan semula situasi ini. Kira-kira 61% ataupun kira dalam 20 juta umat Islam di Malaysia ini perlu diuruskan oleh JAKIM dan agensinya, dari bab makan minum, perihal hal haram, dan kita perlu melihat daripada kanta yang lebih luas, kepelbagaian kaum, perubahan pantas inovasi dan teknologi, serta menilai manfaat dan kemudaratan suatu perkara ini bukan satu kisah mi segera. Islam ni agama yang selamat dan damai. Dan satu tinjauan Indeks Kedamaian Global tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Institut Ekonomi dan Kedamaian IEP melaporkan bahawa Malaysia adalah negara Islam paling damai di dunia, mengatasi beberapa negara yang lain termasuk Indonesia dan juga Arab Saudi. Dan kita perlu bersyukur kita semua menjadi sebahagian daripada misi kedamaian ini, dan kita perlu teruskan keharmonian ini bersama. InsyaAllah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia akan menjalankan tanggungjawabnya bersama kita semua. Untuk itu, selamat malam. Ada sekian rumor, kita jumpa lagi. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama.